أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى الصحب وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih kepada Profesor Sidin sebagai moderator dan serta kepada saudara Sadiq, serta kepada hadirin hadirat, saudara-saudari, teman-teman, adik kakak, abang-abang yang sudi meluangkan masa untuk bersama dengan Khairat Foundation pada petang ini. Jadi insyaAllah saya akan membentangkan contoh-contoh tawafuk yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita akan pergi kepada inti pembentangan inilah, kan? Mengapa perlu ada Al-Quran tawafuk? Kan? Sedangkan Quran-Quran lain sudah ada. Dan jadi objektif asalnya adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Kan? Tidak ada bahawa Al-Quran itu adalah mukjizat, tidak boleh ditiru dan tidak boleh ditandingi. Jadi kita terus kepada contoh-contoh tawafuk di dalam Al-Quran. Jadi kita mulakan dengan tawafuk ataupun keseragaman sinkronisasi pada kalimah Allah, pada lafzul jalalah. Jadi kita tengok contoh pertama 2, 3, 4 susunan di situ. Kemudian sini Allah juga. Tengok contoh kedua. Ini keadaan tawafuk yang bertentangan, dua muka surat yang bersebelahan. Dua muka surat yang bersebelahan. Andainya kita tutup muka surat sebelah ni, insya-Allah muka surat perkataan Allah yang berada di sini tadi akan menindih atau bertindak dengan perkataan Allah yang di muka surat sebelah lagi. Hatta ada keseragaman yang melibatkan seolah-olah saling menyandar atas sesama lain, bersandar. Kalau kita selak lagi, seolah bukan seolah-olah, sememangnya perkataan Allah berada di perkataan Allah yang di muka surat sebelah. Itu contoh daripada lafaz Allah. Dan contoh sekali lagi yang berhadapan, memang telah diatur oleh Allah untuk kita berkata Masya Allah, kan? Seterusnya tawafuk pada kalimah Rabb. Rabb yang bermaksud Tuhan. Di sini kita melihat Rabb sama, selari, sekata, sehati sejiwa. Yes, begitu juga pada muka surat berikutnya Rabbana, semuanya bertindih atau sama, selari antara satu sama lain. Okey, kita teruskan. Tawafuk antara kalimah Allah dan kalimah Rabb. Okey, di sini Allah, Rabb. Rabbikum Allah. Nampak kita fokuskan pada perkataan Rabb dan Allah. Ada lagi tawafuk yang lain yang kita boleh lihat sini, sini, dan yang lain ni. Okey, kita akan perincikan pada masanya lah. Okey, seterusnya tawafuk pada kalimah Ar-Rahman. Okey, di sini kita tengok ada 6 perkataan Ar-Rahman atau 7 perkataan Ar-Rahman, semuanya selari juga. Dan hatta ada tawafuk antara kalimah Rabb, Allah dan Ar-Rahman dalam satu baris sejajar. Kan, memang bukan usaha manusia lah, memang datangnya ini daripada Allah. Sebenarnya tawafuk pada Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang 99 kita tahu, kita hafal tu, dan juga nama-nama Allah yang tak termasuk dalam tu yang dirangkumkan bersama. Di sini ada 3 contoh. Ghafurur Rahim, Allah la yuhibbul kafirin, wa Sami'un Alim. Contoh-contohnya dia adalah Asma'ul Husna, Ghafur, Rahim. La yuhibbul kafirin pun juga adalah sifat Allah yang tak suka kepada orang kafir, tapi tak dimasukkan dalam Asma'ul Husna yang 99 tu lah, yang tak menunjukkan apa sikap Allah. Begitu juga Sami'un, Alimun pun Asma'ul Husna pun selari. Okey, kita dengan contoh lain.
Di sini juga Allahu Ghafurur Rahim, sini Allahu Yuhibbul Muslim. Kalau tadi tak suka orang kafir, ni Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Okey, kat sini Annallaha ma'al muttaqin, Annallaha syadidul iqab. Sebenarnya Allah bersama-sama orang yang bertakwa, dan sesungguhnya azab Allah tu adalah sangat pedih. Pun selari juga. Daripada wattaqullah ni pun selari. Itu yang Ustaz pada zaman mahu zahirkan lah. Itu juga innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim, innaka antal azizul hakim. Pun ada tawafuk dan keselarian, keseragaman. Seterusnya kita kepada tawafuk pada kalimah Al-Quran. Okey, contohnya di sini boleh lihat. Lihat, anda perasan di antara ini ada Rabb, juga selari, menunjukkan bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Allah, kan? Al-Quran itu selari dengan kehendak Allah. Kalau lihat di sini juga ada Ar-Rahman, pun selari, sejajar, sebaris, harmoni. Okey, contoh lagi di sini selari begini pula, ke bawah dan juga ke tepi, pun selari. Contoh berikutnya, tawafuk juga berlaku pada nama-nama Nabi. Okey, sebagai contoh, kita tengok nama Sayyidina Ibrahim kat sini. Ibrahim. Ini kalau Rabb Allah pun selari, Rabbana di atas itu selari juga. Okey, selanjutnya Nabi Yusuf AS. Okey, seterusnya Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Ishaq AS. Seterusnya kita pergi kepada tawafuk makna atau yang datang daripada kata akar yang sama. Maksudnya kalau asalnya adalah membaca, kan? Membaca, dibaca, pembaca, telah dibaca, akan membaca, dia pun selari juga. Okay, contoh pertama. Di sini kita tengok yu'minun. Yu'minun kita tahulah kalau yang belajar bahasa Arab kata di fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kan bermaksud mereka yang beriman, yu'minun. Kalau sini mukminin, angkatan sekali lagi. Mukminin apa pula? Jamak, muzakkar, salim. Kan? Yang beri maksud mereka yang beriman, mukminin, orang yang beriman, orang yang mengimani Allah. Okay, kalau kan untuk istilahnya adalah ini isim fa'il. Okey, itu sama. Yu'minun menunjukkan kata akar yang sama. Mereka akan beriman, sedang beriman, mereka yang beriman. Okey, di sini juga hampir-hampir selari sini. Aminu, berimanlah. Kan, kata akar yang sama. Berimanlah, aminu. Amanu, mereka telah beriman. Pun daripada kata akarnya iman. Kan? Okey, di sini juga amana, dia telah beriman, dan amanna, kami telah beriman, pun selari juga. Itu juga pada perkataan la tufsidu ni. La tufsidu, janganlah kamu membuat kerosakan. Kan, ini fi'il amar dengan nahi lah. Okey, kalau tu kita tengok tu perkataan tufsidu saja adalah mudhari', maka dia mufsid adalah isim fa'il, pun selari, bertindih antara satu sama lain. Hatta kalau diperincikan lagi yang tak ditanda dengan warna hijau tu, apa kita tengok kat sini semua yang menunjukkan ramai. Samihim, ramai. Yaqda'un, mereka yang telah terpedaya, muslihun, mereka yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan, yang mengislah. As-sufaha, orang-orang yang kurang cerdik, yang bodoh. Dan allazina, mereka yang ma'akum, kalian, kamu yang ramai, dan muhtadin, mereka yang dapat hidayah, kan? Pun nampak keseragaman dari sudut tu. Okey, itu dari segi makna. Kemudian di sini tatakun dan takib, itu juga fi'il mudhari' dan juga isim fa'il. Itu qala dan qalu, berbeza dhamirnya. Qala dia, qalu mereka. Okey, yang lain itu sama saja. Seterusnya, okey, kat sini kita nampak dengan lebih jelas. Ada perkataan kafir, kafarah. Okey, di atas sekali
kafirin, orang-orang kafir. Kedua, yakfuru, mereka kafir, mereka mengkufuri. Wa yakfurun, dan mereka mengkufuri bikufrihim, dengan kekafiran mereka. Boleh buat ayat kalau kita baca perkataan kafir sajalah. Al-kafiruna yakfuru wa yakfuruna bikufrihim. Baca ayat bahasa Arab yang lengkap. Nak tunjukkan kat sini adalah kata akal yang sama lah. Takkan manusia yang boleh macam ni kan. Kalau kataan Allah tu mungkin ada software yang kita boleh synchronizekan, tapi pada perkataan-perkataan lain, kata akal yang sama, saya cabar, tak apa, rasa dia mahir cuba menulis kan. Buatlah buku yang boleh kata perkataan makan, sedang makan, telah makan sama kan, boleh lah. Okey, seterusnya tawafuk alif dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada satu je, jadi tawafuk dia satu lah. Okey, kita tengok sini. Minta maaf sebab kecil sikit image-nya. Jadi kita tengok hijab kat sini, alif pada awal Fatihah ni semuanya selari, sekata, sehati, sejiwa. Okey. Okey, di sini tawafuk dari sudut makna. Kan? Siapakah Tuhanmu? Jadi kat sini ada bagi apa dalam matematik? Apa songsang, berapa kata istilah ni saya tak ingat. Hubungan songsang. Adalah istilahnya saya tak ingat, tapi kata kita tengok ni. Allah Rabbihim, Allah Tuhan mereka. Rabbukum, Allah Tuhan kalian adalah Allah. Kalau kita balikkan pula, Allah Rabbakum kan. Rabbihim Allah kan. Di tengah-tengah pusat satu ayat, pusat dua muka surat, jadi kita berkumpul di sini. Dan kalau anda perincikan amati juga di sini, tetap ada keselarian tadi. Tawafuk itu tak berlaku pada bagaimana di sini. Hatta pada haraf ataupun kata-kata hubung seperti fi dan juga min pun berlaku keselarian, keseragaman, kesepakatan, kemuafakatan antara ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahawa ayat-ayat ini datang daripada satu sumber, dan dia adalah Al-Wahidul Qudus, Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, satu tawafuk yang memang menggemparkan juga, bukan menggemparkan kan, tapi menarik untuk dikaji, direnung. Di sini perkataan Rabb tidak dimerahkan, dan sedangkan Rabb itu maksudnya Tuhan. Kenapa tidak dimerahkan? Sebab atasnya ada satu makhluk itu telah berdusta. Siapa makhluk yang berdusta ni? Tak lain tak bukan adalah Sultan Fir'aun. Fir'aun yang telah musuhi Nabi Musa, bakal draba wa ansar. Maka Fir'aun telah berdusta dan telah melakukan maksiat. Dia kata apa tadi itu? Faqala, dan Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi tak sesuai Rabb ni dengan Fir'aun. Jadi secara gambarannya, secara fizikalnya Allah katakan kalau dengar Fir'aun cakap aku adalah Tuhan kalian, yang ke atas fakat zabah, sebenarnya dia menipu. Kan? Jadi itu ada keselarian ataupun tawafuk maknawi yang sangat latif, yang halus, yang sangat seni. Okey, kita teruskan lagi. Dalam kisah Ashabul Kahfi, dalam sini tawafuk dia berbeza sikit. Okey, macam mana? Tengok. Okey, telah berkata salah seorang daripada mereka, berapa lama kalian telah tidur? Di dalam kisah Ashabul Kahfi lah, berapa lama kalian telah tidur? Lepas tu ada salah seorang berkata, Rabbukum a'lamu bima labistum, Tuhan kalian, Tuhan kamu tahu berapa lama mereka telah tidur. Okey, jadi jawapannya di sini dalam baris yang sama seperti ayat tadi. Dan Allah menjawab sendiri, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, dan mereka telah tinggal di dalam gua tu tadi selama 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan ditambah 9. 300 tahun ni kalau ikut tafsir,
adalah 300 tahun miladi, tahun apa? Tahun Masihi. Kan kalau ditambah tis'a ni, 9 ni, dan mengikut perkiraan tahun Hijri. Nampak tak mukjizat Al-Quran di situ? Dalam ayat yang sama ada dua fakta. 300 tahun Masihi, 309 tahun Hijri. Itu. Jadi yang nak tunjukkan sini tawafuknya adalah di sini. Direct dalam satu ayat baris yang sama, jawapan itu diselesaikan, diberitahu, diberi jawapan. Masya Allah. Kan? Okey. Di sini pula dalam kisah Ashabul Kahfi juga, yang ada ulama menyatakan bahawa anjing pada Ashabul Kahfi ini bernama Khitmir. Okay, jadi kat sini kita perlu perhatikan kepada muka surat lah. Sini muka surat 294, sini 435. Jarak yang sangat jauh. Tapi apabila jarak itu diangkat, berapa surat tadi itu diangkat atau dilubangkan, maka kalbuhum, anjing mereka itu adalah Khitmir. Dan nama itu adalah Khitmir. Setelah beratur-atur bersurat pada baris yang sama, Allah menerangkan bahawa anjing itu adalah Khitmir. Kan? Masya Allah sekali lagi. Okey, seterusnya contoh paling popular, paling glamour dalam Al-Quran Tawafuk ni adalah slide yang berikutnya ni. Wazkurullaha zikran katsira. Banyakkanlah mengingati Allah. Okey. Di sini akan ada banyak yang akan diterangkanlah. Okey, di sini dalam muka surat 422 ni adalah muka surat yang mengandungi paling banyak kalimah Allah, paling banyak lafzul dalalah. Kalian boleh kira sendiri. Di sini 5, di sini 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kan? Dalam Quran paling banyak kalimah Allah pada muka surat ni lah, 422. Okey. Jadi dalam muka surat ni banyak kalimah Allah, dan ayat selepasnya, selepas disebutkan banyak kalimah Allah ni, disebutkan ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nampak tak keselarian makna dengan kewujudan kalimah-kalimah Allah yang sangat banyak tadi. Jadi Masya Allah sekalian. Okey, kalau antum boleh tengok pada perkataan-perkataan lain, tetap ada keselarian dan harmoni di situ. Seterusnya wazakirinallaha zikran katsira. Pun pada baris yang sama, mereka yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Okey, kat sini akan diberitahu satu ilmu yang amat jarang dikupas di Malaysia, iaitu ilmu hisab abjadi. Ada yang panggil perkiraan jifir, bukan sifir, jifir. Itu kalau kita lihat pada mukadam bangkat yang lama, ada satu muka surat akhir sebelum masuk pada Al-Fatihah surah An-Nas itu, ada diletakkan alif nilainya berapa, ba nilainya berapa, ta nilainya berapa. Jadi kat sini ada perkataan wa, ha nilainya 5, manakala waw nilainya 6. Selari dengan 5 di atas ni dan 6 di bawah ini. Siapa Allah itu? Ialah Allah. Kan? Okey, itu satu. Seterusnya dalam surat yang sama ni juga ada menunjukkan keadaan Rasulullah ketika menerima wahyu. Ini ayat ni, ayat yang saya hijaukan ni. Ini adalah mafhum ayatnya adalah berkenaan setelah Sayyidina Zaid bin Harisah, anak tiri Rasulullah, bercerai dengan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, kan? Maka Allah memerintahkan Rasulullah SAW supaya bernikah dengan janda anak tirinya. Jadi kalau kat sini, kalau kita perhatikan pada ayat-ayat yang lain, tidaklah sesempit atau tidaklah begitu compact.
padat, begitu padat seperti pada ayat ini. Ini menunjukkan bahawa ketika Rasulullah menerima perintah supaya bernikah dengan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy tadi itu, keadaan Rasulullah itu amat macam tertekan, kan, susah hati, kan. Di situ juga ada benar. Tetapi bila Allah kata dan apa saja perintah Allah tu maf'ulah, hendaklah dilakukan, keadaan telah menjadi kembali reda. Kan, nampak ke apabila Rasulullah kita ini adalah perintah Allah, maka baginda berlapang dada dan meneruskan perintah Allah. Situ. Bukan di sini saja, bahkan ada di tempat-tempat lain pada ayat-ayat yang kalau kita lihat agak padat, kompak tadi tu, kita akan tengoklah pada makna ini. InsyaAllah akan ada muncul-muncul makna-makna yang seperti ini, kan. Okey. Begitu juga pada perkataan Muhammad dan juga Allah, selari juga. Saya dah cek pada mana-mana perkataan Muhammad yang ada dalam Al-Quran Tawakhuk ni, semuanya selari dengan kalimah Allah, sama ada dia Muhammad ataupun Ahmad. Maksudnya Rasulullah tu dia bukan suka-suka dia je, tetapi dakwahnya adalah daripada Allah. Apa yang Rasulullah lakukan selari dengan kehendak Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia tidak bercakap daripada hawa nafsu sendiri, tetapi adalah wahyu yang telah diwahyukan, yang telah diberikan. Okey. Kemudian ada dalam hadis ada disebutkan surah Ar-Rahman adalah arusul Quran. Surah Ar-Rahman adalah pengantin Al-Quran, mempelai Al-Quran. Maksud kat mempelai kat sini atau pengantin di sini bukanlah dari sudut surah Ar-Rahman ini berkahwin dengan surah Waqiah, bukan. Maksudnya di sini adalah kalau seseorang itu menjadi pengantin, siapa yang dah kahwin di sini tahulah kan, macam mana makcik-makcik kita nak hias kita, kan, macam mana saudara mara kita menghias kita. Jadi boleh kata pengantin ni kalau untuk budaya Belanda, raja sehari, dan raja dia lah paling bergemerlapan kat situ, paling menonjol dia lah. Jadi surah Ar-Rahman juga adalah arusul Quran, pengantin Al-Quran. Bagaimana dia menjadi pengantin Al-Quran, macam mana dihiasnya surah Ar-Rahman ni, mari kita lihat sama-sama. Okey, sini surah Ar-Rahman. Kalau kita fokuskan pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita akan dapati bahawa semuanya selari dan dengan gabungan warna-warninya menyebabkan surah ni nampak sangat cantik. Bukan belum surahnya saja, bahkan hantar ke hujung surahnya ada kecantikan yang sama. Masya Allah, kan. Jadi dari sudut ni, kalau adik-adik yang suka nak menghafal Al-Quran lah, abang-abang tak apa, kakak-kakak tak apa, nak hafal Al-Quran, jadi Al-Quran ni akan boleh membantu lah, sebab ada satu objek ataupun susunan yang dia akan terapkan dalam akal kita, insya-Allah. Okey, itu Ar-Rahman, arusul Quran. Surah Ar-Rahman itu pengantin Al-Quran. Okey, seterusnya contoh terakhir adalah doa dua orang Rasul yang dimakbulkan, yang telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat pertama menceritakan tentang Nabi Ayub AS. Siapa tahu kisah Nabi Ayub? Sakit yang sangat bersangatan, kan. Jadi apa doa Nabi Ayub? Dia kata ketika Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, merayu kepada Tuhannya, anni masaliyad durru wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya aku telah ditimpa dengan kemudaratan dan kamu adalah sebaik-baik serahmat-rahmat dari kalangan orang-orang yang ada sifat rahmat. Wa anta arhamur rahimin, kamulah yang paling baik daripada mereka-mereka yang baik, macam itulah. Okey. Jadi sini disebutkan nama Nabi Ayub, apa permintaan dia, apa musibah dia, dan apakah nama Allah yang digunakan di sini, kan. Sesuai dengan musibah, dengan nama apa dia gunakan untuk berdoa. Fastajabna lahu, maka kami jawab, perkenankan, kan. Itu pertama, itu kisah Nabi Ayub. Seterusnya kepada kisah Nabi Zakaria. Apa pula kisah Nabi Zakaria? Lambat dapat zuriat. Dah tua tapi belum ada zuriat keturunan lagi. Jadi sesiapa yang belum dapat zuriat tu boleh amalkan doa ni, insya-Allah.
fastajabna lahu, kami telah perkenankan. Okey, Nabi Zakaria telah sama dengan Nabi Ayub, tempat yang sama. Okey, alasan ataupun doa kenapa dia berdoa di tempat yang sama juga. Dan jadi saya dah terima musibah kemudaratan di sini. Janganlah tinggalkan aku keseorangan. Jangan biar aku ni tiada keturunan. Kan, sebab apa? Sebab dia lambat dapat anak tadi kan. Jadi tempat yang sama. Jadi apakah nama Allah yang digunakan dalam doa baginda? Baginda menggunakan wa anta khairul warisin, dan engkau dah Allah yang sebaik-baik memberikan warisan. Kan, sebaik pemberi warisan. Jadi kalau nak doa, maka fastajabna lahu, Allah perkenankan kepadanya. Kan, kalau kita ditimpa musibah, kita berdoa dengan doa Nabi Ayub. Jika kita lambat dapat sudah, kita berdoa dengan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Kan, jadi tawafuk di sini keselarian tu pada tempat yang sama, alasan berdoa pun sama, sebab berdoa pun sama, dan tempat nama Allah yang digunakan pun sama, Asmaul Husna yang digunakan pun sama. Maka kami perkenalkan jawapannya pun di tempat yang sama. Kata bentuk ni memang sama lah, bentuk ayat ni kan, sekali lagi, Masya Allah. Okey, itu contoh-contoh tawafuk. Jadi iktibar daripada tawafuk, kenapa kita perlu concern, ambil berat, prihatin dengan perkara tawafuk ni. Jadi sini akan diterangkanlah iktibar tawafuk. Tawafuk ada di seluruh alam semesta, kerana alam semesta adalah sebuah kitab terbesar. Tawafuk ni macam Ustaz Sadiq sebut tadi, ada dalam sunnatullah kan. Jadi sudah menjadi adat Allah, adatullah atau sunnatullah ni meletakkan tawafuk dalam setiap makhluknya, dalam setiap penciptaan makhluk-makhluknya. Ada satu petikan daripada Risalah An-Nur yang menyatakan bahawa ada 3 perkara yang memperkenalkan Allah kepada makhluknya. 3 perkara memperkenalkan Allah kepada makhluknya. Pertama ialah alam semesta. Orang-orang yang bukan Islam, mereka mengenal Tuhan melalui keindahan alam semesta, takjuban kekaguman mereka kepada alam semesta. Jadi kalau dalam istilah Arabnya Al-Kitabul Manzur ialah Al-Quran, iaitu Al-Kitabul Makruh, kitab yang dibaca. Dari sudut kita membaca Al-Quran, kita mengenal Allah melalui fakta-fakta, ilmu-ilmu yang telah disampaikan dalam Al-Quran. Begitu juga tawafuk ada di atas muka bumi, bagaimana pokok-pokok nampak macam seragam sekata kan, macam jagung tadi, buah delima tadi, biji-bijinya hampir sama kan, sayap ataupun kepak kupu-kupu, rama-rama pun sama. Ada juga pada tubuh manusia kan, sistem badan kita semua adalah sama, jantung di situ, hati di situ, melainkan pada nama kan. Tapi kadang ada juga nama kita sama dengan orang lain kan. Jadi kalau kejadian-kejadian aneh macam luar biasa, seperti ada orang yang khususnya dilahirkan di luar kan, itu adalah menunjukkan Allah boleh melakukan begitu, tetapi Allah membuat kita ni sebagai ahsan taqwim. Sebaik-baik kejadian adalah kejadian kita seperti ini. Jangan nak cuba-cuba pula ubah jari kita, terbalikkan hidung yang ke bawah ni, kalau terbalikkan ke atas, jalan tengah hujan, mati lemas. Okey, itu tawafuk pada tubuh badan manusia. Tawafuk juga ada dalam ibadah kita kan. Setiap orang Islam semuanya solat, melakukan pergerakan-pergerakan yang semuanya hampir sama. Begitu juga dalam haji, begitu dalam zakat kan. Begitu juga tawafuk dalam perbuatan kita sehari-harian, makan, minum, berjalan, berlari, bangun, duduk pun ada tawafuk. Ini menunjukkan bahawa muncul daripada satu sumber, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tawafuk pada sistem bagaimana zarah-zarah boleh beredar tanpa berlaku pertembungan dan tanpa aksiden. Begitu juga planet-planet, meteoroid ataupun zarah-zarah di langit pun, jisim-jisim di langit pun bergerak dengan kepantasan yang sangat laju, tapi tidak bertembung antara satu sama lain. Sistem yang sama. Begitu juga dalam model atom dan juga model sistem suria tadi, sistem suria tadi kan, pun hampir-hampir sama. Ada tawafuk. Seterusnya
bandingkan diri kita dengan makhluk-makhluk lain, ada sudut-sudut yang kita sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Terbukti kita adalah khalifah. Siapa kita ni? Kita di sini adalah manusia.